平安ai Tuhan tajahau. Kita bersyukur ya, sore hari ini kita akan persekutuan wanita lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memeliharakan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahannya ya. Siong te ane ailang, siong te ane kwa tangang, siong te kolang celang kui celang. Ya, walang aicio cetiau kwa ya ai ini kwa i kyoco nyanyi dan bersoraklah ya, nyanyi dan bersoraklah. Walang pepe cio ai yao cio esai cio an sim laibin ya. Seperti yang ada padamu.
bersyukur kepadamu Tuhan karena sudah boleh memimpin menyertai kami. Dan sekarang saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menolong hati kami, pikiran kami. Dan Tuhan juga terutama menolong setiap ai-ai yang di dalam kondisi yang mungkin kurang sehat. Tuhan kuatkan agar pikiran kami yang sudah Tuhan ciptakan, hati kami yang sudah Tuhan berikan, sungguh boleh bertemu dengan firman, dan sungguh kami boleh mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita membuka Alkitab kita ya. 姐妹们，我们来开我们的圣经。 Kita buka dari Matius pasal 5 ayat 3. 我们打开马太福音第5章第3节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia satu kali ya, dan kemudian nanti bahasa Mandarin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 信心的人有福了，因为天国是他们的。 Ya, jadi ayai mulai hari ini kalau di khotbah saya akan membawa secara berseri ya. 弟兄姐妹们，从今天开始，黄牧师将要说到这个登山宝训的训话。 Ada 9 kata berbahagia. 这里有提到9种的福气。 Jadi kita akan mulai dengan yang pertama hari ini di ayat 3. 我们今天开始的是第5章第3节的第一句，有福的人。 Iya, ayai udah ketemu ayatnya? 姐妹们找着了吗？这圣经节。 Ya, mari kita perhatikan ya, karena ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang oleh Matius dikumpulkan di khotbah di bukit. 这是马太在耶稣的登山宝训里面所记载的。 Iya. Ayai ada ingat tentang 2 orang yang ke bait Allah? 姐妹们还记得吗？有2个人到上帝的圣殿里。 Itu ada tercatat di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. 这里记载在路加福音第18章第9节，第9节到第14节，法利赛人和税吏的祷告。 Iya, itu adalah ada 2 orang ya, yang satu adalah Farisi, yang satu lagi adalah pemungut cukai. 这里说到2个人，一个是法利赛人，一个是税吏。 Kita tahu ya, ai pada waktu itu orang-orang sangat menyanjung Farisi. 我们记得这个以前大家都非常的崇拜法利赛人。 Iya, orang Farisi itu adalah dianggap orang yang rohani. 法利赛人他们被看为是非常有属灵的人物。 Ya, mereka adalah orang yang pinter di dalam soal Alkitab. 在研读圣经里面，他们是非常有能力的，非常能明白的。 Nah, yang satu lagi adalah pemungut cukai. 还有一位就是税吏。 Nah, pemungut cukai ini adalah seorang yang dianggap oleh bangsa Israel musuh. 以色列人常把税吏当成是仇人。 Tapi mereka orang Israel ya, pemungut cukai itu orang Israel. 这税吏他们本身也是以色列人。 Tetapi mengapa mereka dimusuhi? 为什么他们其他的以色列人会不喜欢这个税吏呢？ Karena mereka bekerja mengambil pajak untuk diserahkan ke Romawi. 因为他们从普通的犹太人那里、以色列人那里领取了税吏，交给罗马帝国。 Ya, itu sebabnya mereka dianggap pengkhianat. 所以他们被称为是叛徒。 Bagi orang Israel, orang-orang begini pasti tidak akan masuk surga. 对其他的以色列人来说，这个税吏一定不可能进天国。 Jadi kalau kita memperhatikan ya, bagaimana diceritakan oleh Tuhan Yesus ada kedua orang ini masuk ke bait Allah untuk berdoa. 我们从这个经节里可以看到，耶稣怎么样说到这2个人进到圣殿里去祷告。 Nah, menurut orang pada waktu itu ya, pasti yang didengar doanya itu adalah orang Farisi. 当时的人一定会觉得法利赛人的祷告一定蒙主垂听，
Sementara pemungut cukai pasti ditolak doanya. 而税吏的祷告一定被主拒绝。 Dan Tuhan ketika memberikan perumpamaan ini, 当耶稣给这个比喻的时候， justru untuk mau menggambarkan apa artinya miskin di hadapan Allah. 就是要向众人说到虚心的人是怎么样的一个人。 Ya, tadi kita sudah membaca di Matius 5 ayat 3. 我们刚才在马太福音第3节、第5章第3节里说到了， Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. 虚心的人有福了，就是在神面前虚心的人。 Nah, orang yang miskin itu seperti apa? 一个虚心的人是怎么样的人呢？ Orang yang miskin bukan berarti tidak punya uang. 虚心的人不是说没有财富的人， Orang yang miskin adalah orang yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai si pemungut cukai. 虚心，耶稣所说到的虚心的人，应该他的态度是像这个税吏的人的态度。 Ya, kita melihat ketika pemungut cukai ini masuk ke bait Allah untuk berdoa, 我们可以看到，当税吏进到圣殿里去祷告的时候， dia bahkan tidak berani melihat ke atas. 他甚至不敢向上看。 Beda dengan orang Farisi itu yang dengan luar biasa bangganya masuk ke dalam melihat ke atas. 不好像这个法利赛人很自信的进到圣殿里，把头抬起来， Karena dia merasa yakin dia adalah orang rohani. 因为他深信他自己是个属灵的人。 Sementara si pemungut cukai menganggap dirinya itu adalah orang berdosa. 税吏自己觉得他是个罪人， Itu sebabnya dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 所以他就这样说：“神啊，求你可怜我这个可怜的人。” Iya, dia menyadari dirinya itu tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. 他自己感觉到他不配站在神的面前， Dia sadar betul-betul dia ini orang berdosa. 他自己切实明白他自己是个有罪的人。 Berarti pemungut cukai ini sadar bahwa dia adalah sebenarnya orang yang miskin di hadapan Allah. 所以他自觉他自己切实的知道他在神面前是个虚心的人， Dia miskin rohani. 在属灵上他是非常贫穷的。 Sementara yang si Farisi begitu sombongnya, 而法利赛人是非常的高傲， begitu bangga akan kerohaniannya, 对自己的灵性非常的自信， dan menganggap diri sendiri layak di hadapan Allah. 他自己感觉他在神面前是配得的。 Apa kata Tuhan atas kedua orang ini? 耶稣对这个两个人的说法是什么呢？ Ketika si pemungut cukai berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," 当税吏说：“神啊，求你可怜我这个人。” maka Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. 所以耶稣说：“这人回家比那人倒算为有益了。” Pemungut cukai yang merasa diri berdosa 这个税吏觉得自己是个穷人， pulang dibenarkan Allah. 回到家，耶稣称他是为有益的人。 Sementara Tuhan Yesus bilang si Farisi yang begitu bangga dengan rohaninya 而法利赛人自己也非常高傲的， pulang tidak dibenarkan. 回到家他也不被称义了。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Karena orang Farisi itu membenarkan diri sendiri. 因为法利赛人自义， Ya, sementara orang Farisi itu sama sekali tidak menyadari kalau dia pun orang berdosa. 法利赛人自己觉得在神面前他是没有罪的。 Sebagai yang dimaksud sebagai orang miskin di hadapan Allah, 在神面前虚心的人， kita harus sadar bahwa kita adalah orang berdosa. 我们自己要晓得我们是个罪人。 Sebagai orang berdosa ada pengertian begini ayat ini. 成为罪人，我们应该有这个了解。 Kita adalah orang yang gagal di hadapan Allah. 我们在神面前是失败的人， Kita tidak bisa melakukan apapun yang bisa menyenangkan hati Tuhan. 我们在神面前不能做什么来取悦他。 Hari ini ketika kita menjadi orang Kristen, 今天我们可以成为基督徒， punya iman, 我们有信心， ingat 我们要记得， bukan karena kita hebat, 不是因为我们很
特别， bukan karena kita sudah suci, 不是因为我们已经是很圣洁了， tetapi karena kita mengaku dosa, 只是因为我们肯认罪， Tuhan membenarkan. 所以神就称我们为义了， Sama seperti si pemungut cukai 就 itu. 好像这个税吏一样。 Jadi ayat ini, mari kita terus hidup dengan kesadaran seperti ini. 所以我们生活要好像要明白这一点， Kitalah yang harusnya dimaksud sebagai orang miskin di hadapan Allah. 我们自己应该在神面前是知道我们是虚心的人，是贫穷的人。 Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang miskin di hadapan Allah, 当我们晓得我们在神面前我们什么都不是的时候， apa kata Tuhan Yesus? 那耶稣说了什么呢？ Mari kita kembali ke Matius pasal 5 ayat 3. 我们再回到马太福音第5章第3节， Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 因为他们是天国是他们的， Ya, suatu hari kerajaan sorga itu akan menjadi milik orang-orang yang miskin di hadapan Allah. 有一天虚心的人会拥有天国。 Orang yang akan memiliki kerajaan Allah adalah seperti orang pemungut cukai. 拥有天国的人应该像税吏这样的心态。 Farisi tidak pernah akan memiliki kerajaan sorga, 这个法利赛人永远不可能拥有天国， kecuali dia bertobat. 除了他会改， Ya, kecuali dia juga mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa. 除了他自己能够认罪，他其实也是个罪人。 Tetapi di dalam doanya orang Farisi, dia tidak mengaku dirinya orang berdosa. 但是在祷告当中，他没有承认他是个罪人。 Dia mengatakan, aku bersyukur, aku bukan perampok, 他的祷告词是：我非常的庆幸，我不是强盗， aku bukan orang jahat, 我不是坏人， aku bukan penzina, 我不是犯奸淫的， aku juga bukan seperti si pemungut cukai. 我也不像这个税吏。 Apakah AII pernah ketika berdoa seperti itu? 姐妹们在祷告当中有没有曾经有这样的心态？ Kita berkata, aku tidak pernah berbuat dosa, 我们常常说我们没有犯罪， aku tidak pernah melakukan kejahatan, 我也没有做什么坏事， aku nggak seperti si tetangga aku itu loh. 我不像我的邻居。 Ya, kalau dia itu keterlaluan. 哦，他是太过分了。 Kalau saya kan baik-baik aja selama ini. 我常常就是非常的好，非常的善良。 AII kalau kita punya pikiran seperti itu, 姐妹们，如果我们常有这样的想法， itu Farisi. 这就是法利赛人。 Kita tidak pernah akan memiliki kerajaan Allah. 我们从来不会拥有天国。 Tetapi sebaliknya kalau kita mengaku seperti pemungut cukai, 但是反过来，假如我们好像税吏这样的认罪， ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. 神呢，求你饶恕我这个罪人， Kasihanilah aku. 求你可怜我， Maka kita akan memiliki kerajaan sorga. 那我们就会拥有天国了。 Dan kita disebut sebagai orang yang berbahagia. 我们会被称为有福的人。 Ya, perhatikan ayat I di Matius pasal 5 ayat 3 dimulai dengan kata berbahagialah. 我们可以注意到，在马太福音第5节第3章，第5章第3节说到有福的人。 Ya. Berbahagia ini bukan seperti ya kita sakit sembuh senang berbahagia. 这个有福呢，不是说我们得了疾病，然后我们痊愈了。 Ya, ini bukan seperti ya kita dapat uang berkat banyak gitu. 或者我们得到一份财富， Atau kita ada ikut saham apa tiba-tiba melonjak. 或者我们买了什么股票，然后我们赚了许多。 Bukan seperti itu. 这个福不是这样的福气。 Kata berbahagia ini adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan Allah. 这个福这里所说的福，就是当我们可以与神同在， Ketika kita menyadari bahwa Allah menerima kita. 当我们晓得神接受我们的时候， Kita yang tidak layak 我们其实是不配的， dilayakkan oleh Tuhan. 被称为配，被称为义。 Kita orang berdosa 我们是犯罪的人， dibenarkan oleh Allah. 被神称义了， Dan itu bukan karena kita punya kebenaran, 不是因为我们自义， karena kita baik, 因为我们很善良， bukan itu. 不是这一些， Tetapi karena semata-mata
这一切仅仅是因为 Allah sendiri berkenan memberikan kepada kita kerajaan Allah. 是神自己自愿的把他的天国赐给我们， Itulah berbahagianya kita di hadapan Allah. 这就是我们在神面前应该有的福分、喜乐、幸福。 Kita tidak melakukan apapun tetapi mendapatkan hadiah. 我们什么都没做，但是我们得到了特别的礼物。 Kita tidak melakukan kebaikan apapun tetapi Tuhan memberikan kita kebenaran. 我们在神面前什么都没有做，但是神赐给我们的称义的。 Pernahkah pernahkah kita berbahagia seperti itu? 姐妹们，我们有没有拥有这样的幸福呢？ Hari ini mungkin kalau ditanya soal berbahagia untuk Ayai 今天假如问到姐妹们什么是幸福， mungkin agak sulit ya, 可能有一些的难， karena kondisi kita yang sudah lansia 可能我们这些有岁数了的姐妹们， seringkali berpikir sudah tidak bisa apa-apa lagi, 常常会感觉到我们是没有什么可以做了， selalu harus makan obat, 常常要每一天都要吃药，按时吃药， harus menggosok minyak ke badan karena dingin, 因为关节的问题，我们要擦很多的油，可能风油这些， sehingga kita ada kesedihan, 可能我们会觉得非常的悲哀， sulit bergembira, 很难喜乐起来， selalu berpikir kapan saya bisa muda lagi, 常常会想什么时候我可以再年轻起来， bisa kuat lagi. 可以健康起来。 Nah, tentu saja hal itu tidak mungkin lagi Ayai, 当然，姐妹们，这是不可能的。 ya, karena kita berproses semakin tua. 我们的过程就是越来越变老。 Tetapi jangan lupa Ayai, 姐妹们，我们不要忘记， di dalam kita tetap bersandar kepada Tuhan, 当我们常常仰望神， kerajaan Allah akan diberikan kepada kita, 天国神就会赐给我们天国。 dan kita adalah orang yang berbahagia itu. 我们在神面前应该是喜乐的人， Karena kita tahu semuanya Tuhan sudah sediakan. 因为我们晓得神已经为我们预备所有的一切。 Yang penting adalah pengharapan kita, kesetiaan kita tetap kepada Allah. 最重要的是我们对神的忠心。 Ya, hari ini Ai, inilah bagian pertama. 所以今天我们的经节，这是第一个福气， Mudah-mudahan kita semua mengerti ya. 希望我们大家都明白。 Karena biar bagaimanapun bahagia kita yang dari Tuhan dengan bahagia dari dunia berbeda. 无论如何，从天神来的喜乐与属世的喜乐是完全不相同的。 Ya, kalau Ai belum mengerti, coba mulai pikirkan betapa baiknya Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal buat saya. 假如姐妹们还不明白，我们可以自己的深思，自己的审查。神这样爱我们，赐下他的独生子耶稣。 Ya, anaknya diberikan bukan karena saya orang baik. 他赐下他的独生子，不是因为我有多好多良善， Anaknya diberikan karena Allah mengasihi saya. 他赐下他的独生子，仅仅因为神爱我们。 Itulah bahagia kita. 这就是我们的幸福，我们的福气。 Ya, mudah-mudahan Ai mengerti. 希望姐妹们都能够明白。 Tuhan memberkati. 上帝祝福大家。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih yang luar biasa. 亲爱的父爸上帝，感谢你对我们的特别的爱， Karena Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk kami. 因为你为我们赐下了你独生的孩子， Engkau telah menghapus dosa-dosa kami. 你已经接近我们所有的罪过， Engkau telah menjadikan kami sebagai milik-Mu ya Tuhan. 你让我们成为你的，属于你的， Dan bahkan Engkau menjanjikan kebahagiaan kerajaan surga yang akan menjadi milik kami. 甚至你允许我们天国的福分将会属于我们。 Biarlah kondisi kami saat ini tidak menutupi kebahagiaan kami itu. 让我们现在的状况不闭塞我们对神的幸福的仰望。 Berkati semua Ayai 祝福所有的姐妹们， yang kurang sehat, Tuhan kiranya berikan sukacita. 在疾病当中的求神赐我们喜乐。 Yang sakit, biarlah kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. 有疾病的求神医治我们， Yang sedang kurang gembira, biarlah Tuhan selalu memberikan hati bersuka.
没有喜乐的，求神赐给我们喜乐的灵。 Dan dengan mengingat akan kasih Tuhan, biarlah kami berbahagia. 让我们纪念神对的我们的爱，我们就会喜乐起来。 Terpujilah Engkau ya Bapa. 把所有的颂赞归还给你，我的父啊！ Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣之名，我们祷告。 Amin. 阿门。再见，阿姨。再见， Shalom. 平安。